Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad Rasulul Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saya hormati Al-Fadhil Tuan Imam, pengurusi dan seluruh pimpinan jawatan kuasa takbir surau Ar-Rawdah, pimpinan-pimpinan masyarakat, para asatidzah, khususnya tuan-tuan, para jemaah muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi sekalian. Mudah-mudahan kita semua sentiasa dirahmati dan juga diberkati di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, utamanya mari sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi pada malam ini Allah izinkan kehadiran dan juga pertemuan kita. Sama-sama kita dapat menunaikan solat fardu maghrib berjamaah. Kemudian Allah bagi lagi kesempatan untuk sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan, apa yang kita muzakarahkan dalam majlis ilmu ini ada manfaatnya yang kita perolehi, dan kita mengharapkan keberkatan yang banyak dengan asbab beradanya kita dalam majlis ilmu yang sungguh dimulia dan disukai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, insyaAllah malam ni kita sambung lagi pengajian kuliah kita yang membicarakan tentang fiqh non-Muslim, dan kita masih lagi, kalau tak silap saya, dalam sambungan daripada pertemuan yang lepas, kita membicarakan tentang isu-isu yang berkaitan dengan makanan, fiqh ta'am yang melibatkan dengan golongan non-Muslim. Kuliah yang paling akhir, dahulu kita membincangkan berkaitan dengan sembelihan ahli kitab dan juga sembelihan dari kalangan orang bukan Islam. Jadi malam ni kita nak tengok perbahasan berkaitan dengan haiwan sembelihan yang disebut nama selain daripada nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sedia maklum dalam perbincangan kuliah yang lepas
Yaitu berkaitan dengan sembelihan ahli kitab. Memang kita dibenarkan, dibolehkan untuk makan sembelihan yang disembelih oleh ahli kitab, dan hukum itu masih terguna pakai hinggalah ke hari ini, bagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran berkaitan dengan sembelihan ahli kitab itu. Cuma timbul perbahasan di kalangan para ulama, siapa itu ahli kitab. Itu yang kita dah bincang dalam kuliah yang lepas. Tetapi kadang-kala walaupun dia ahli kitab, dalam sembelihan yang disembelihnya itu kadang-kala ada disebut nama selain daripada nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin nama Tuhan-Tuhan mereka lah. Jadi apakah hukum sembelihan yang sebegitu? Jadi bagi membicarakan tentang perkara ini, tuan-tuan sekalian, apabila difahami bahawa ada pandangan ataupun pendapat yang mengharuskan sembelihan ahli kitab, bagaimana jika sembelihan tersebut disembelih untuk tujuan syirik? Contohnya, atas sembelihan itu untuk tujuan upacara dalam agama yang disambut oleh mereka, sama ada untuk sembahan kepada jin-jin dan sebagainya. Jadi untuk memahami perkara ini, tuan-tuan sekalian, kita harus memahami apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga. Ini menjelaskan kepada kita lagi berkaitan dengan mana sembelihan ataupun makanan yang boleh kita makan dan apa yang kita tak boleh makan. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga, "Hurrimat 'alaikumul maitah والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح عن النصوب." Ayat ini jelas, tuan-tuan sekalian, yang memperincikan kepada kita apa yang kita boleh makan dan apa yang kita tak boleh makan. Allah sebut ada 5 sembelihan ataupun makanan yang kita tak boleh makan. Yang pertama, Allah sebut diharamkan ke atas kamu maitah, bangkai. Dan bangkai ini Allah perincikan lagi ada 5 jenis yang boleh jadi bangkai. Kemudian Allah haramkan juga wadam, darah daripada binatang itu, darah yang kita tadah, maka dia tak boleh kita makan, dia anggap sebagai najis. Kalau yang dalam hati, darah tu beku dalam tubuh binatang tu tak apa. Ini yang kita memang menjadi amalan orang masyarakat jahiliah dahulu. Bila mereka sembelih binatang, mereka akan tadah darah. Bila mereka tadah darah tu, kemudian dia akan jadi beku. Bila beku jadi macam kita makan hati tu. Tapi hati dibeku di luar, darah yang dibeku di luar, dia tak sama. Walaupun mungkin rasanya sama, tapi hak tu hukum yang haram. Jadi memang masyarakat orang jahiliah, orang Arab dulu memang itu perangai mereka.
Jadi turun ayat Allah kata haram, darah ni haram. Yang ketiga walahmul khinzir, daging babi. Ini kita sudah jelas. Nanti kita akan sampai satu bab khusus yang akan membicarakan tentang fiqhul khinzir, berkaitan dengan umum kait berkaitan dengan khinzir. Kemudian wa ma uhilla li ghairillah. Yang keempatnya apa yang disembelih bukan kerana Allah. Mungkin sembelih, tapi dalam sembelih itu ada niatnya selain daripada Allah. Walaupun ada juga niat kerana Allah, tapi juga ada tujuan yang lain. Sembelih kerana tujuan nak persembahkan kepada keramat ke, kerana nak jamu jin ke, kan? Kerana tempat dia keras sangat, sembelihlah kambing sengkok bagi lembut sikit. Jadi sembelihan yang macam tu hukumnya haram. Allah dah sebut yang ada tujuan yang lain selain daripada kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sembelih tu kerana nak buat kenduri tak apa, tapi bukan waktu sembelih tu sebut nak buat kenduri, mana sembelih tu sebut nama Allah lah, tapi daging tu nanti nak buat kenduri, itu lain. Ni memang waktu sembelih dah diniat dah untuk nak dipersembahkan kepada tujuan-tujuan yang tertentu. Termasuklah juga apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, wa ma zubiha 'ala nusub, sembelih untuk tujuan berhala, untuk kerana berhala sembahan mereka. Jadi 5 jenis ni tak boleh makan, haram. Dan Allah perincikan lagi yang dikatakan bangkai itu apa? 5 juga termasuk yang dikatakan bangkai itu. Wal munkhaniqah. Wal munkhaniqah ni apa? Binatang yang mati tercekik, lehernya terjerat dengan tali yang diikat. Itu disebut sebagai al-munkhaniqah. Kalau binatang yang mati macam tu tak sempat kita sembelih, tergantung kita jerut tali dia ke leher dia, tiba-tiba dia kelompok-kelompok pusing pimpinan, tekeh dia punya leher dia, tiba-tiba mati, maka itu juga dihukumkan bangkai. Dan itu istilahnya dalam bahasa Arab Allah sebut dalam Al-Quran wal munkhaniqah. Jadi tak boleh, dia jadi bangkai. Kemudian wal mauquzah. Wal mauquzah ni apa? Haiwan yang mati dengan cara dipukul. Bukan disembelih tapi dipukul. Kan? Macam setengah-setengah orang bukan Islam lah, cara dia nak bunuh binatang kan. Dia tengok macam sebutlah kadang-kadang orang Cina, dia tak sembelih ayam, dia main kepak tengkok kan. Dia katok dengan kepala, mati bila dia cucuk. Jadi itu disebut mauquzah. Itu juga dihukumkan bangkai. Makan, kira makan bangkai. Kemudian juga Al-Quran sebut wal mutaraddiyah. Mutaraddiyah ni apa? Tentunya yang mati kerana terjatuh daripada tempat tinggi. Jatuh, mati. Dia mati sendirilah, mati accident kan. Haiwan tu jatuh daripada lubang ke, ataupun haiwan yang jatuh dalam lubang. Kalau baru-baru lagi kita nampak haiwan tu jatuh, yang masih lagi ada orang kata apa, dia dalam keadaan kuat lagi, duk kelompok lagi, nak tarik naik,
Tak boleh. Habis bukan nak biar bagi dia mati jadi bangkai macam tu. Ni ada dibincangkan dalam kitab fiqh. Kalaulah dalam keadaan yang begitu, kita boleh cederakan dia dengan niat sembelih. Cucuklah kat mana bahagian nak sembelih kat tengkuk, memang tak boleh lah. Dia memang dah terjerumus masuk, orang kata apa, apa ni, dalam lubang tu kan. Jadi kita boleh cucuk mana-mana bahagian dengan niat sembelih. Kalau dia mati, haiwan tu kita boleh makan. Macam juga kita memburu lah. Memburu bagi haiwan yang liar, waktu kita tembak tu kita niat sebagai sembelihan dengan nama Allah. Walaupun dia mati, binatang itu tanpa sempat kita sembelih, umpamanya lembu ke, lembu yang liar, rusa ke, burung ke, maka hukumnya halal, kita boleh makan. Tapi syarat binatang tu binatang yang liar. Sama lah juga kelangkih wal mutaraddiyah, ini binatang yang jatuh, umpamanya jatuh di tempat yang dalam lubang yang kita tak boleh nak tarik buat keluar kan. Kalau biar lama mungkin dia akan mati macam tu. Maka cepat-cepat kita cucuk ya, mana bagi keluarkan darah dengan niat sembelih, maka dalam keadaan yang macam tu boleh kita makan binatang itu. Itu disebut mutaraddiyah. Dan kemudian wan natihah. Natihah ini maksud dia haiwan yang mati kerana ditanduk. Dia belaga sama-sama dia. Ada juga jenis binatang yang dia sama-sama dengan dia belaga ni. Macam orang duduk apa ni, duduk belaga ayam tu. Allahu Akbar. Dosa hukum dia orang yang belaga. Haiwan tu nanti di akhirat Allah lagakan balik dia. Kalau dia belaga sendiri tu lain. Ni kita pula pergi duduk lawan pula kan. Lawan. Kadang-kadang dia belaga sampai mati. Dia patuh tu dia punya pukulan sampai mati. Jadi dia mati kerana ditanduk itu disebut sebagai wan natihah. Maka hukumnya juga jadi bangkai. Termasuklah juga haiwan yang dilanggar oleh kenderaan. Kadang-kadang setengah orang dia bela kambing, bela lembu depan dia macam tu kan, lintas jalan kena langgar hitam. Allah, dia pun celapak dia sembelih. Kalau tak sembelih dia kata rugi. Sekarang berapa sekor lembu? 7,000, 8,000, 5,000 lah. Mau korban sekarang apa? 800 lah, 900 kan. Mau harga lembu kan paling kurang tu lah 6,000, 7,000. Kejap dia naik harga. Jadi dia pun celapak pergi sembelih. Jangan, kena tengok dulu. Kalaulah dilanggar, binatang tu dilanggar, kalaulah dia masih ada hayatul mustaqirah, kita sembelih, barulah sah sembelihan tersebut, boleh makan. Tapi kalau dah tak ada hayatul mustaqirah, dah tak gerak lah, ataupun walaupun nampak hidup lagi, tapi tak bergerak apa lah, nampak mata berkelip-kelip, itu maksudnya dah tak ada hayatul mustaqirah. Hayatul mustaqirah ni maksudnya arti kata dia tak akan mati disebabkan kerana pelanggaran, cuma mungkin dia cedera ya. Kalaulah dengan pelanggaran itu boleh menyebabkan dia mati, kita sembelih sekalipun, maka dia tetap jadi bangkai. Sebab tu jangan cerapak tertawalah pergi sembelih dalam keadaan itu. Tengok, kalau dia kena langgar, lepas tu dia boleh bangun, ataupun dia boleh duduk kelupuk-kelupuk lagi, kuat lagi lah kita kata
nyawa dia tu kan, ada yang disebut sebagai hayatul mustaqirah tu, kemampuan untuk terus hidup itu masih ada pada dia, kita sembelih dalam keadaan yang macam tu, barulah hukum yang jadi halal. Kalau kita main celampak di sembelih dia, kot-kot dia jadi natihah, yang hukumnya juga disebut sebagai bangkai. Sebab tu kena hati-hati juga. Kadang-kadang setengah orang dia rugi kan. Kena nak 7,000 ni 6,000 melayang. Kan? Jangan. Takut jadi natihah dan dianggap sebagai bangkai. Ataupun disebut sebagai wa ma akala as-subu' illa ma zakkaitum, iaitu binatang yang diterkam oleh binatang buas melainkan yang sempat kamu sembelih. Maknanya binatang yang dibaham oleh binatang buas yang lain, umpamanya lembu yang dibaham oleh harimau dan sebagainya, dia mati sebab tu. Itu disebut wa ma akala as-subu', melainkan dalam keadaan yang macam tu sempat kita sembelih, maknanya masih ada yang kita sebut tadilah hayatul mustaqirah, maka dalam keadaan yang macam tu boleh kita makan, walaupun dibaham oleh binatang buas. Jadi ini asasnya, dalam penentuan apa yang boleh kita makan dan apa yang tak boleh makan. Allah dah sebut secara jelas dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga. Selain daripada itu boleh. Maka ini boleh kita jadikan panduan. Maka kepentingan menyebut nama Allah ketika sembelihan ditekankan dalam Al-Quran, di mana apabila pemburu melepaskan anjing untuk menangkap haiwan seperti burung, maka diminta untuk menyebut nama Allah. Sebab tu dalam hukum fiqh kita juga diajar boleh kita menggunakan anjing untuk tujuan buruan, dan apa yang dibawa oleh anjing itu datang kepada kita walaupun sudah mati, maka hukumnya adalah halal, boleh kita makan, tapi dengan tujuan buruan. Dan anjing itu ialah anjing yang sudah dilatih. Nanti dalam bab anjing ni pun kita ada satu tajuk yang khusus, kita akan bincang tentang fiqh tentang anjing. So kita dah bincang belum lagi kan? Nanti akan ada satu bab yang khusus membincangkan fiqhul kalbun. Satu bab tentang khinzir, satu bab tentang anjing. Nanti perincinya. Sebab tu anjing ini ada khilaf di kalangan para ulama. Bukan semua di kalangan para ulama yang menghukumkan, bukan semua di kalangan mazhab yang menghukumkan anjing ini sebagai najis mughalabah. Alasannya ini, kenapa dibenarkan, dibolehkan pemburuan yang menggunakan anjing, dan kita boleh makan binatang yang dibawa oleh anjing itu, tapi dengan syarat anjing yang dilatih untuk tujuan buruan lah. Anjing ni dia amanah tuan-tuan kan, kalau kita latih dia, kan? Dia tak macam orang dia kona ke belakang, kan? Dia tikam belakang, anjing tak. Sebab tu anjing kalau dia jaga tuan dia jaga betul, kan? Sebab tu anjing antaranya boleh digunakan untuk tujuan security, macam mana dadah kan, kat padan dan kat airport dan sebagainya. Jadi perincinya kita akan sampai tentang bab, satu bab yang khusus membicarakan tentang anjing. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam surah Al-Ma'idah ayat yang keempat, sambungan daripada ayat tadi. Allah kata yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibat wa ma 'allamtum minal
mutakallimina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaihi. Mereka bertanya akan kamu tentang apakah yang dihalalkan bagi mereka. Maka jawablah bahawa yang dihalalkan bagi kamu benda-benda yang baik dan juga buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kamu ajarnya untuk berburu menurut apa yang Allah ajarkan kamu. Maka makanlah daripada apa yang ia tangkapkan untuk kamu. Bila mana kamu melepasnya dengan nama Allah atas binatang buas itu sewaktu melepasnya. Jadi ini menjadi dalil bahawa boleh walaupun kita menggunakan anjing, tapi yang dilatih waktu kita lepasnya itu kita sebut nama Allah. Apa yang dibawa kepada kita maka itu dianggap sebagai hasil buruan. Macam orang pergi menembak kan. Tembak jatuh burung lepas, anjing tu pergi cari kutik awak mai. Dia awak mai sekok-sekok burung tu, dia tak ambil kat dia tu sebelah. Kan? Itu maknanya kalau dilatih begitulah, maka boleh. Dan lebih jelas lagi Allah Subhanahu wa taala menegah kita memakan haiwan yang disembelih tidak disebut nama Allah. Dan sekalipun kalaulah kita fikir secara logiknya, apa beza sebut nama Allah dengan tidak sebut nama Allah? Namun itulah suatu perintah, suatu bentuk ketaatan ta'abudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana juga Allah sebut dalam surah Al-An'am ayat 121, وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ. Dan janganlah kamu semua makan daripada apa yang tidak disebut nama Allah atasnya, dan sesungguhnya ia adalah fasik, yakni maksiat dan terkeluar daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun menyebut nama Allah itu tidaklah menjadi syarat ataupun rukun kepada sembelihan. Dalam rukun sembelihan tidaklah bermaksud mesti wajib kita nak sembelih itu sebut nama Allah. Hanya sunnah, disunahkan kita sebut, tak sebut pun sah. Asalkan niat kita sembelih itu kerana Allah, tidak ada tujuan yang lain. Tapi untuk nak lebih meyakinkan lagi bahawa apa yang disembelihkan itu, maka sunnahlah supaya tidaklah tiada tujuan yang lain kita menyebut nama Allah ketika kita sembelih. Sebab tu orang ahli kitab sekalipun, walaupun mereka sembelih mereka tak sebut nama Allah, tapi boleh kita makan. Jadi nak sebutnya bahawa suatu yang menjadi sunnah dalam sembelihan dan pemburuan itu, bila disebut nama Allah Subhanahu wa taala, meyakinkan kita lagi bahawa itulah satu sembelihan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pernah juga berlaku zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, kata Aisyah berkata, ada sekumpulan sahabat datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya. Mereka tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata mereka, berapa orang telah menghadiahkan daging pada mereka? Dan kami tidak tahu sama ada mereka waktu sembelih binatang ini, daging ini, mereka sebut nama Allah ataupun tidak waktu mereka sembelih tersebut. Ini maksudnya orang yang bagi ini di kalangan ahli kitab lah.
Maka apa yang dijawab oleh Nabi SAW? Kata Nabi, sebutlah nama Allah ke atasnya dan makanlah daging tersebut. Jadi ini juga menunjukkan ada kelonggaran sedikitlah kalau yang diberi oleh ahli kitab. Walaupun sewajarnya sembelihan ahli kitab ini seboleh yang mungkin kita hindarilah dalam keadaan kita ada alternatif pilihan makanan yang lain. Dalam negara kita mungkin tak timbul lambak-lambak yang bukan ahli kitab ni kan, duk pergi cari sembelihan ahli kitab bawa. Tapi ini kes seumpamanya mungkin kita berada di negara-negara minoriti orang Islam kan, nak cari sembelihan yang betul-betul orang Islam tu susah. Memang pernah dicerita oleh pelajar-pelajar saya, kadang-kadang mereka yang duduk di Amerika dan sebagainya, nak dapat ayam sembelihan, ayam yang halal, yang Muslim ni kadang-kadang kena travel setengah jam nak jumpa kedai yang ayam yang halal, kan. Kadang-kadang setengah mereka pergi tempat-tempat yang tak banyak orang Muslim lah, kan. Jadi menjadi kesukaran. Sebab itu ada, tapi saya tak berpegang lah dengan pandangan ini, walaupun ada yang berpandangan begini menghukumkan. Saya tak perlu sebutlah siapa yang hukum itu, tapi yang sebut tu orang yang popular juga lah, orang agama dalam negara kita. Bila jumpa pelajar sana, dia sebut benda ni, dia berhujah dengan hadis ni. Dia kata, kamu tak perlu risau, semua KFC sini kamu boleh makan belakang, nak makan dia baca bismillah, jadi halal. Sebab dia baca hadis dia. Dia berpegang pada satu hadis. Dia kata, dan dia berpegang semua orang Kristian, Yahudi, ahli kitab. Tak apalah kita meraihlah pandangan dia. Tapi pada saya tak bersetujulah. Dalam bab makanan ni, dalam selagi mana kita ada pilihan, kita pilihlah yang betul-betul meyakinkan apa yang kita nak makan. Tapi kalau tuan-tuan di Kanada, kalau Popeye, kerana KFC dia tak bagi KFC lah, dia ada satu pilihan, dia panggil Popeye. Popeye tu ayam dia halal. Yang supply ayam kepada Popeye itu ialah Zabiha. Zabiha ni ialah pembekal ayam yang halal di North America, di Amerika dan juga Kanada. Di Kanada tak susah sangat dia dapat ayam halal, bahkan di supermarket biasa pun ada jual ayam yang halal yang dibekalkan oleh syarikat Zabiha. Zabiha ni walaupun dia milik orang bukan orang Islam, tapi dia memang dia produce ayam yang halal. Jadi tak ada masalah saya. Jadi begitu dalam soal sembelihan. Kemudian tuan-tuan sekalian, haiwan yang disembelih sempena dengan perayaan agama selain daripada Islam, kita harus merapatkan hubungan dengan orang bukan Islam atas dasar tersebut. Dan harus seorang Muslim menziarahi rumah terbuka sahabatnya yang bukan Islam, seumpama sempena mereka menyambut perayaan-perayaan mereka, perayaan Christmas di Bali dan sebagainya. Tetapi dilarang turut serta dalam kita melakukan apa-apa aktiviti ataupun upacara yang berbentuk ritual keagamaan mereka, termasuklah pakaian. Boleh pergi, kalaulah mereka pun meraihkan hari raya kita sebagai tanda untuk mewujudkan hubungan sosial atas nama kejiranan, atas nama kawan, kawan ofis dan sebagainya.
Tetapi jangan kita buat apa-apa upacara, ritual, aktiviti dan juga pakaian yang menggambarkan kepada agama mereka ataupun mengikut kepercayaan agama mereka. Itu dia punya sempadan. Macam jugalah yang nak kecoh hari ni pasal apa? Bon Odori. Yang kita duk dikalut nak sambut tu buat. Walaupun dikatakan atas nama budaya dan sebagainya, tapi orang Islam Jepun sendiri, orang Islam di Jepun pun tak sambut. Mereka tahu Bon Odori ni ada kaitan dengan kepercayaan syirik mereka. Dan nama pun sambutan perayaan hantu lapar. Nak teringin sangat pakai baju Jepun apa tu, pakai waktu lain lah, duk kaitan dengan waktu ni buat apa. Dan mereka sambut walaupun mereka kata tak ada kaitan dengan agama, tapi asal usul sambutan itu ada kaitan mengikut kepercayaan mereka, kerana menyambut sempena dan ada tarikh tu ada kaitan dengan apa ni, kepercayaan tentang hantu mereka, kepercayaan mereka, roh-roh jahat. Sebab tu dia punya apa ni, upacara dia bermula daripada waktu maghrib, kan waktu yang syaitan suka duk kelewat tu. Kita pula pergi duk tumpang kaki. Mungkin ke awal mungkin kita tak lama-lama ada juga kan? Ya. Saya tak mengulas lah bab Bon Odori ni sebab mungkin benda ni jadi isu sekarang ni kan. Tapi saya nak cuba kaitkan tuan-tuan dengan Halloween. Halloween sudah ada jelas fatwa, bahkan pandangan para ulama pun cukup banyak, haram untuk kita turut serta menyambut, memakai pakaian-pakaian yang menggambarkan Halloween. Kerana Halloween ini ada kaitan dengan kepercayaan dalam agama Kristian. Sebagai suatu sambutan untuk apa ni, mengingatkan tentang roh-roh jahat yang kembali ke rumah. Jadi samalah juga. Kalau kita sambut begitu. Tapi tentang Halloween ni, tentang sekalian sudah ada fatwa kebangsaan pun hukum kata haram. Fatwa semua negeri pun telah geret hukum haram. Jangan sekali-kali kita sambut Halloween. Bukan takat Halloween, sama juga. Saya tu sebut sebelum ni pun kan, tentang Valentine Day. Kan, nak berkasih sayang, Islam tak halang, tapi kita sambut pada tarikh yang sama sebagaimana yang disambut dalam agama Kristian. Mereka sambut itu dengan ada kepercayaan mereka. Sama juga Mother's Day. Nak sambut hari ibu tak ada masalah, sambutlah. Tapi kita sambut dengan tarikh yang sama disambut oleh orang Kristian, kerana mereka sambut itu ada kepercayaan yang ada kaitan dengan agama mereka. Bukan kata salah nak sambut hari ibu, tapi salahnya kita sambut sama dengan tarikh yang dipelopori oleh mereka itu. Dia bisa dengan ibu bapa pula, hari bapa lain. Hari bapa ada juga, Father's Day kan. Tapi yang popular dia Mother's Day lah kan. Dia ada kaitan dengan apa tu? Jarah agama Kristian. Kalau nak sambut, kita sambutlah pada tarikh yang lain. Memanglah hari ini ada orang kata apa salahnya, kita bukan ada percaya, kita pun kita sembahyang, kita tak macam Bon Odori ni nak justify kata boleh juga. Saya pergi tapi saya sembahyang, saya bukan percaya kata syirik dia. Saya bukan beriman dengan agama dia. Ya, peringkat awalnya begitu. Sebab itu Nabi SAW sebut, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum itu, maka dia tergolong
seolah-olah sama macam kau itu. Dia yang jadi isunya sebab tuan-tuan sekalian. Walaupun dikatakan alasan, dah lama dah duduk sambut, tak ada apa, kenapa sekarang ni baru nak kecoh. Maknanya alhamdulillah bila ulama ada kesedaran, bila dibuat kajian, ada pihak JAKI buat kajian, ada unsur-unsur syirik dan khurafat dalam itu. Itu yang sama juga sebelum difatwakan Halloween, mungkin akan tengok isu macam tu juga. Sama juga, bukan kata sambutan-sambutan dalam agama mereka, dalam budaya kita sendiri pun ada sambutan-sambutan yang dilarang, yang ada unsur-unsur syirik dan khurafat. Antaranya mandi pantai kan, mandi safar kan. Kan belah pantai timur tu dia ada upacara puja pantai. Walaupun asalnya atas nama budaya, tapi bila ada unsur-unsur kepercayaan syirik dan sebagainya, maka ia dilarang. Macam pesta nak musim nak menuai kan, ada pemujaan dan sebagainya, walaupun atas nama budaya kan, tapi ada unsur-unsur yang boleh menjejaskan akidah kita bila ada kepercayaan kepada kuasa yang lain. Itu yang dibimbangi. Sebab tu para ulama nasihat, janganlah turut serta, jaga benda yang paling berharga dan bernilai pada kehidupan kita ini tetap ialah akidah. Jangan buat main-main. Kalaulah akidah itu tercemar, itu boleh merosakkan keyakinan dan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu kita kena jaga betul-betul. Dalam bab-bab yang macam ni kita ikutlah saranan-saranan para ulama. Jangan pandai-pandai kita nak buat kesimpulan ni tak ada apa ni budayanya. Allahu Akbar. Macam-macam hari ni. Tetapi Muslim sering ragu-ragu apabila rakan non-Muslim menyediakan jamuan. Ringkasnya, jika makanan tersebut disediakan oleh catering orang Islam, seumpamanya orang bukan Islam anjur rumah terbuka, tapi dia pun dah bagi tahu makanan yang dihidang ini ialah makanan yang halal, disediakan oleh catering orang Islam, tak ada masalah. Boleh kita makan untuk meraihkan. Cuma ada masanya haiwan sembelihan tersebut disembelih di kawasan perayaan ataupun tempat sembahan, dan apakah pula hukumnya? Maka sudah pastilah ada unsur syirik dalam penyembelihan tersebut, maka sembelihan itu sudah pasti tidak menepati daripada hukum syarak, maka hukumnya adalah tidak halal dan haram untuk kita makan. Tak boleh. Cuma pernah berlaku zaman sahabat Nabi SAW. Seorang sahabat ingin bernazar di suatu tempat. Macam kita lah juga hari ni kan. Kita nak bernazar. Kita pun ada kalanya pernah bernazar kan. Jadi pernah berlaku zaman Nabi SAW, seorang sahabat nak menyembelihkan haiwan di suatu tempat namanya Buwana, kerana nak membayar nazarnya. Dia pernah bernazar, kalau dia dapat sekian-sekian, dia nak sembelih binatang haiwan ni di satu tempat yang namanya Buwana. Mungkin kampung dia lah kot, macam kita lah hari ni. Kalau aku berjaya sekian-sekian, aku berjaya sekian-sekian, aku nak balik kampung, nak sembelih kambing 10 ekor. Bernazar begitu, maka hukumnya jadi wajib. Maka boleh tak kita laksanakan? Dan satu riwayat menyatakan sahabat itu bernazar untuk mengorbankan 50 ekor unta jika beliau mendapat anak lelaki.
Maknanya nak sembelih di tempat yang nama buana. Kemudian dia pun datang tanya Nabi SAW, bolehkah dia laksanakan nazar itu? Maka apa yang Nabi SAW tanya dia? Nabi tanya dua soalan. Nabi kata, hal kana fiha wasanun min awsanil jahiliyah yu'bad, fahal kana fiha aidun min a'yadihim. Kata Nabi, adakah di sana, di tempat yang kamu nak pergi sembelih tu, nama Buana tu, ke kampung dia, adakah di sana ada berhala yang menjadi tempat sembahan di kalangan orang jahiliyah? Ya, nak pergi sembelih sana tu sebab apa? Sebab sana tu ada berhala besar, tempat orang nak sembah lah. Ataupun adakah di sana, kata Nabi, ada perayaan-perayaan tertentu yang diraya oleh orang jahiliyah, kamu nak pergi sembelih di sana? Maka jawab dia, tak ada. Tak ada. Berhala pun tak ada, perayaan saja je, mungkin kampung dia lah kot, nak balik buat kenduri ke kampung dia. Maka Nabi SAW membenarkan nazar lelaki itu disempurnakan. Jadi tak ada masalah. Kita nazar kata jaya sekian-sekian nak balik sembelih, balik kampung, balik Kodiak nak sembelih kambing 10 ekor kan. Boleh. Kerana itu tempat saja, bukan kita balik tu semata-mata kerana ada sembelih, kerana ada tujuan berhala, keramat. Tapi kalau kita balik kerana nak pergi balik sembelih atas kubur tok wali-wali mana, tok keramat mana, telaga menjerai ke apa ke, itu jahanam. Itu tak boleh. Dalam keadaan yang macam tu, samalah juga hukum bagaimana yang kita bincang. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita dah masuk Isyak dah kan. Kita bagi laluan untuk azan dulu. Nanti saya buka soalan lah tuan-tuan sebelum kita akhiri pada malam. Silakan.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya tidak bercadang untuk memanjangkan lagi perbahasan yang seterusnya. InsyaAllah kita akan berhenti pada yang akan datang. Kita akan bincang tentang bolehkah kita ambil makanan yang digunakan untuk tujuan upacara agama lain. Umpama macam tai pusang, kelapa kan banyak dipecah kan. Pada banyak bazir tepi jalan tu, bolehkah kita kutip kelapa tu balik? Kan manfaatkan kelapa tu. InsyaAllah ini kita akan bincang dalam kuliah yang akan datang. Contoh makanan ternakan yang diberi makan benda yang haram. Umpamanya bela ayam bagi makan makanan yang ada campuran khinzir, bela ikan keli kata diberi makan najis dan sebagainya. Apa hukumnya, insyaAllah kita akan bincang dalam kuliah yang akan datang. Di malam ni sebelum kita akhiri, kalau tuan-tuan ada persoalan ingin dibangkitkan tentang apa yang kita bincangkan tadi, dipersilakan. Kalau ada lah. Ada tuan? Jadi jelas lah kot lah. Jangan pakai bukti pula. Ini pun odori jadi apa perkara yang ada unsur yang kaitan dengan kepercayaan agama yang lain, maka hindarlah. Kita hindar. Kebanyakan orang nampak macam syirik ni macam mesti ada patung kan. Ya. Macam kalau ada mereka tak nampak ada punya kan. Itu yang ada patung tu jelas sembahan. Ini kepercayaan. Kepercayaan yang ada unsur-unsur, maknanya ada kuasa yang lain daripada kuasa Allah. Itu maknanya syirik. Kita ada kepercayaan. Memanglah ada setengah orang justify, kata Allah, aku pergi bukan aku nak percaya pun, nak tengok je. Kan? Maknanya ialah mungkinlah tak sampai peringkat jadi syirik, tapi sebaiknya bagaimana dianjur kita menjauhi majlis-majlis yang begitu kalau tidak ada keperluan. Kecualilah hari raya yang disambut oleh mereka, itu pun dengan syarat kalaulah mereka meraihkan juga hari raya kita boleh meraihkan hari raya mereka atas nama nak jaga hubungan sosial. Tapi kalau tidak ada keperluan, kadang nak berhibur, banyak lagi cara yang lain nak berhibur. Nak pakai, nak belajar tentang budaya pakaian mereka, boleh, pergi hari lain. Takut-takut kita tersenarai dengan, bila kita pergi tu, maknanya kita dah seolah-olah macam kita turut serta. Dan mereka buat benda tu, mereka dengan adanya kepercayaan mereka. Seolah-olah bila kita turut serta, kita sedang berada bersama dalam majlis-majlis mungkar. Sedangkan kita disuruh untuk elak, jauhkan daripada majlis-majlis yang mungkar. Macam jugalah, macam tai pusang. Walaupun kita tak percaya, tapi bila kita pergi duduk belarak sekali, alah saya nak tengoknya, tapi turut serta sekali. Masuk zuhur saya sembahyang. Dia tak kira lah macam tu. Dia kira seolah kita dah. Itu yang Nabi kata, man tasyabbaha, menyerupai, maknanya turut serta. Berada dalam majlis yang macam itu, maka seboleh yang mungkin kita elakkan. Jangan terjebak sekali. Tapi itulah bila berlaku macam ni, ada pula yang lebih besar pula bagi fatwa. Itu masalahnya. Kan ulama bagi pandangan nak menyelamatkan kita, nak jaga akidah kita. Jadi itu yang harus kita faham. Allah a'lam. Ada tuan-tuan? Jadi kalau tak ada, sekadar itu untuk malam ni. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una.
اللهم فقهنا في الدين وعلمنا بالتأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الحمد لله رب العالمين تقبل الله